بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا جنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah, Al-Fadhil Ustaz dan semua jemaah pencinta ilmu yang dipilih Allah untuk duduk dalam majlis ilmu yang barakah pada petang ini. Moga amal kita ini menjadi ibadah yang dirahmati Allah. Amin. Kuliah kita ini daripada saluran Google Meet Gemah Nur Iman yang dipimpin oleh yang dihormati Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan takbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gemah Nur Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil dengan pengajian berkitab Qalbus Salim Syarah Penawar Bagi Hati karya Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muqtadir Al-Mandili, disusun semula oleh Al-Fadhil Ustaz Mahathir Haji Jul. Kuliah asar kita ini akan dipimpin bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon izin Ustaz untuk memimpin bacaan Umul Quran Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, para mujahid, pejuang-pejuang Palestin dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Mertunya suara Ustaz. Alhamdulillah. Untuk meneruskan majlis saya dengan penuh takzim, menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala hormatnya. Dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah yang dihormati sah pentadbiran Gemah Nur Iman dan juga moderator kita pada petang ini Bonda Norini dan juga ayah-ayah, ibu, para alim ulama, para asatizah, ustaz-ustazah. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati, dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Baik. Syukur pada Allah pada hari ini dapat lagi kita bersama dalam program ataupun rancangan kita Tanyalah Ustaz dalam bicara kita berkaitan dengan Qalbun Salim, insya-Allah. Tak maaf terbawa-bawa pagi tadi masuk Esro, dia terbawa-bawa, masya-Allah. Tak maaf. Biasa jadi moderator dia terbawa-bawa. Tak maaf, jangan marah nak.
Okey, alhamdulillah, syukur juga kepada Allah, tidak lain tidak bukan setiap pertemuan yang Allah Taala janjikan, setiap pertemuan yang Allah aturkan pasti mempunyai hikmah. Tak lain tidak bukan hikmahnya mesti kita dapat manfaat dalam setiap perjumpaan kita. Dan insya-Allah saya tidak keseorangan dan saya ditemani dengan panel-panel yang akan bersama dengan kita. Astaghfirullahalazim. Sila lagi. Minta maaf, kita akan sambung lagi. Masya-Allah. Dah terbiasa pula. Panel. Mungkin hari ini jadi panel lah. Saya jadi moderator lah. InsyaAllah. Okay, baik. Kita akan teruskan lagi. Pengajian kita pada hari ini. Kita tak ada panel. Ini bukan forum perdana. Forum perdana insyaAllah Sabtu ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya belum lagi forum bersama ibu-ibu semua. Tuan rahmat Allah. Nanti kalau saya berforum dengan ibu-ibu tak lama. 5 jam mungkin cukup. InsyaAllah. Baik. Kita insyaAllah muka surat 287 Perang Hudaibiyah dan Bai'ah Ar-Ridwan. Ini antara perang-perang yang terbesar dalam sejarah Islam. Tapi kalau kita membaca dalam sejarah ensiklopedia Perang Rasulullah, Sahibul Fadilah, karangan Ustaz Aizuddin Tin Takbar. Tin Takbar itu penulis dia. Tak nampak muka saya. Ya betul. So ayah keluar dulu lepas tu masuk balik. Muka ustaz tu hang bulat je. Baju hijau. Dah bulat punya macam ni. Ramai orang nak buat dia pun nampak. Keluar masuk balik. Apa ramai nak buat menantu dia tak nampak. Ramai tadi hak dengar suara baca Fatihah tadi ramai nak buat menantu. Allahuakbar. Okay, baik. Ibn rahmati Allah. Rasulullah SAW dalam perang Hudaibiyah, ni antara cara ringkas je lah. Kita cerita dalam ni supaya apa? Kita ni, kemenangan kita bukan milik kita. Tetapi Allah Ta'ala yang memberikan. Okay, baik. Rasulullah SAW bermimpi masuk ke Kaabah bersama para sahabat secara aman dalam keadaan bercukur rambut dan kuku dipotong pendek. Ini mimpi Nabi SAW. Bertolak dari Madinah sehingga sampai di Asfan, lebih kurang 100 km dari Makkah. Di situ Bishr bin Sufyan Al-Ka'bi ingatkan Rasulullah SAW tentang kufar Quraisy yang bersedia menghalang baginda Nabi SAW. Perjalanan diteruskan sehingga sampai di Saniyah Al-Mirar, lebih kurang 25 km dari Makkah. Musyrikin Quraisy menghantar Urwah bin Mas'ud ke situ untuk berbincang. Rasulullah SAW mengutuskan Sayyidina Uthman untuk memberitahu bahawa Rasulullah SAW datang bukan untuk perang tetapi untuk menziarahi Kaabah. Mendapat berita Sayyidina Uthman terbunuh. Terjadi Bai'ah Ar-Ridwan, bersumpah setia membela Uthman bin Affan. Musyrikin Quraisy utus lagi Suhaib bin Amr berbincang supaya Rasulullah dan rombongan tidak memasuki Makkah pada tahun ini. Berlaku perjanjian Hudaibiyah di Hudaibiyah. Sebahagiannya lah kita sebut. Tuan rahmati Allah. Cerita panjang tanya Ustaz Aizuddin lah. Tuan rahmati. Perang Khandaq ataupun disebut Khandaq itu parit atau perang Al-Ahzab. Itu juga perang-perang yang ibu-ibu boleh baca sendirilah. Dan juga yang kelima perang Khaybar. Ni antara perang-perang terbesar. Dia cerita ni tak baik. Dia kena buka ensiklopedia perang Rasulullah. Tu sedap. Dia cerita segala-galanya. Tu daripada permulaan bagaimana sahabat. Perang Khandaq ini juga antara yang mencadangkan membina parit itu, iaitu adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni Nabi tawan, ambil dia sebagai daripada seseorang. Dan Nabi membayar dengan sejumlah bayaran untuk dapatkan Salman Al-Farisi. Al-Farisi sebab apa? Dia orang Parsi. Dalam perang Khaybar pun sama, perang Mu'tah. Perang Mu'tah ni saya tak payah cerita bab perang lah. Dah kebiasaan ibu-ibu bersama Ustaz Aizuddin Tin Takbar, maka dengar saja apa yang diceritakan oleh Fadil Ustaz. Cerita dia ringkas je tentang perang-perang yang disebutkan dalam Islam. Dan juga perang Hunain. Sebelum ni yang kita baca pada surat 286, perang Tabuk. Dan perang Tabuk ada dan juga antara perkara-perkara yang besar yang berlaku. Kalau ibu-ibu ada buku, boleh buka lah. Saya sebut perang-perang yang berlaku, ibu-ibu boleh. Sebab ibu-ibu semua dengan Ustaz Aizuddin kan, so banyak cerita dalam tu yang boleh ibu-ibu
lihat dan ibu-ibu boleh bawa ke depan dalam program dalam apa perang-perang yang berlaku pada zaman Rasulullah. Kebanyakan pada bulan Ramadan juga bukan perang sikit, ada perang Badar. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Tentang bulan Ramadan yang mana dekat dengan Quran. Hudal linnas, hudal linnasi wal batil, tentang perkara-perkara yang membawa kepada kefahaman. Okey, baik. Kita masuk pada nota kaki 279. Saya tak benda-benda yang inilah boleh baca dalam ensiklopedia perang Rasulullah. Cuma kenapa pengarang menukilkan dalam kitab? Sebab kebanyakan tuan dirahmati Allah, kebanyakan di antara mereka yang menukilkan dalam kitab tu merujuk kepada perkara ujub tadi. Kamu jangan rasa bangga dengan apa yang kamu ada, apa yang kamu dapat ni semua kamu punya. Tak. Apa yang kamu ada, kamu menang ke apa, semua tu datang daripada Allah. Kamu tak ada apa-apa. Jangan sebabkan kita rasa kita kuat. So, hilang kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, baik tuan-tuan dirahmati Allah. Antara ayat lain yang menunjukkan ujub adalah haram. Termasuk firman Allah. Sifat ujub ni haram. Dan tidak boleh ada perasaan ujub. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tusa'ir khaddaka linnas. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Dan janganlah kamu memalingkan muka kamu daripada manusia. Maling ni maksud dia apa? Mengendahkan. Tidak mahu melihat. Sebab akan sifat sombong. Dan manusia sombong ni beza. Kadang-kadang sombong ni kadang sedar tak sedar. Kan? Sedar tak sedar. Kita dah ada nama. Kan? Kita dah dikenali. Kadang-kadang kita nak kawan dengan orang yang ada nama. Dan bila orang tu tak ada nama, kita dah abaikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambaran, insya-Allah, tabarakallah. Gambaran kepada kita. Supaya kita beringatlah tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kita sebut supaya jelas, supaya faham. Tuan-tuan dirahmati Allah. Okey, baik. Disebutkan juga tuan-tuan, dan janganlah wala tamshi fil ardi wala tamshil fil ardi maraha. Dan janganlah, wala, dan jangan. Kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Perkataan angkuh. Belagak. Jangan sombong. Angkuh ni, dia seolah membongkakkan diri. Sesungguhnya, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tak suka orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sesungguhnya Allah tak suka. Dan sepatutnya kita tak ada benda tu. Jangan bangga tengok suara saya sedap tak bila baca Quran. Tak boleh. Itu semua kurniaan Allah. Ibu pun jangan sesekali merasa apa yang Allah Ta'ala bagi itu adalah satu perkara seolah-olah kita hebat. Tak, kita tak hebat tuan-tuan. Kita semua sama. Tiada yang hebat melainkan kita semua sama saja. Kata ustaz ni suara sedap mengaji. Tak. Itu Allah izin. Kalau kita berlagak dengan kelebihan, termasuk kita dalam golongan yang ujub. Kan, kelebihan ni Allah Ta'ala bagi. Kita tak boleh merasa bangga dengan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Cuma patut ucapan Alhamdulillah, syukur, Alhamdulillah. Bahaya kalau kita tersebut termasuk dalam golongan orang yang sombong. Sebab bila kita sudah membanggakan diri, takut tergolong dalam sombong. Sombong bangga diri tak jauh.
Tak jauh. Dia dekat-dekat sama-sama. Lepas tu takut juga. Tuan. Kadang, tak maaf ya, baru-baru ni, ada seorang hamba Allah, dia tegur saya lah. So, saya dengar. Saya tak boleh tak kena tegur, mesti kena tegur. So, saya dengar. Dia cakap dengan saya, ustaz ni siap ceramah kat masjid, kat surau, ceramah kat masjid. Ustaz tak macam saya. Dia tengok lagu tu, tuan-tuan. So, saya, yalah betul lah tu. Ustaz siap pergi ceramah masjid surau je. Tengok kami dakwah ni dekat jalan. Tak boleh begitu. Kita sudah menjadi satu sifat bangga diri. Tengok kami ni dakwah ustaz, kami jumpa orang main bola. Tengok dakwah kami ustaz, kami pergi jumpa orang lepak kedai makan. Kami bukan pergi masjid surau je dakwah. Ustaz fikir duk masjid surau je nak mengajar. Dia kata lagu tu saya. Dia kata tak apalah. Betul lah tu. Kan? Tapi kamu kena ingat. Kamu jangan terlalu berlagak dengan apa yang kamu lakukan. Tiada kekuatan, melainkan kekuatan itu datang daripada Allah Ta'ala. Sebab tu apa sekalipun kita ada daripada segi kecantikan, keharta ataupun pangkat, janganlah kita merasa sombong dan juga bangga diri. Kelebihan yang Allah Ta'ala bagi semua. Ada orang kelebihannya begini. Ada orang bagi begitu. Cuma antara semua kelebihan yang ada, jangan sampai dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun mukhlikatun sukhun muta'in wa hawan muttabi'un wa ijabul mar'i bi nafsihi. 3 perkara yang boleh membinasakan orang yang melakukannya. Kedekut yang diikuti. Terlalu kedekut. Kedekut yang terlalu diikuti maksud apa? Terlalu ikut kehendak hati yang sayang kepada sesuatu. Itu sifat kedekut. Nafsu yang dituruti. Nafsu yang diikut. Jangan telunjuk hawa nafsu. Jangan ikut. Nafsu ni kalau kita ikut, kelembah binasa kita. Lepas tu jangan terikut untuk nafsu. Kalau besok lagi nak beli baju raya, jangan ikut nafsu. Jangan ikut nafsu. Beli yang mana mampu. Jangan macam pakai sampai 500-600 ringgit. Tak payah. Beli je kat kedai ekor baju raya. RM2 4 sen. Ada? Ada ke kekandang Amira? Tak ada lah. Tak ada asal. Jangan terlalu mengikut nafsu dalam perkara-perkara sedemikian. Bahaya. Nafsu ni kalau diikutkan, semua benda tak cukup. Tetapi mesti dilawankan dengan sifat qana'ah. Dan kerana Nabi SAW, wa'ijabul mar'i binafsih. Dan kekaguman seorang dengan dirinya. Ini antara perkara yang membinasakan orang apabila dia sendiri kagum dengan diri sendiri. Kadang dia fikir tiap malam, aku ni hebat juga ceramah. Orang datang ceramah aku ramai. Orang-orang suka dekat aku. Ramainya followers aku. Benda ni perlu jaga. Betul. Sebab saya dipesan seorang guru, dia kata dalam kita berdakwah, bukan niat kita disuka. Tetapi niat kita supaya orang yang dengar dapat balik ke jalan yang asal. Kalau kita fikir, kita ceramah bagi orang suka saja, tak sampai apakah matlamat utama kita. Kita dakwah nak bagi orang balik kepada pangkal jalan. Kepada jalan yang sebaik-baik jalan. Yang kita nak sebut. Tapi kadang ada orang ceramah, dia fikir supaya orang suka dia. Supaya orang sayang dia. Supaya orang ikut dia. Supaya orang puji dia. Lepas dia ceramah, orang gambar dengan dia. So, benda ni jadi satu benda yang kena jaga. Kena jaga. Tapi kalau ustaz dah orang tu memang suka gambarkan kita, macam mana ustaz? No problem. Tuan rahmat Allah. No problem. Itu tiada masalah. Tak ada masalah. Cuma nak kena bagi kita faham dan jelas, jangan sampai timbul ujub. Sekalipun datang perkara yang boleh kita jadi ujub, cepat-cepat puji Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ataupun a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okey, jelas. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah. Dalam beberapa hadis disebutkan tentang ujub, antaranya yang pada Sayyidina Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam takunu tuznibuna khasyitu alaikum aksaru min zalik al-ujubu al-ujubu."
kadang kalaupun kamu tak suka melakukan dosa, akan tetapi kata Nabi SAW, aku lebih banyak bimbang dengan satu sifat yang akan menimpa kamu daripada perkara itu. Itulah sifat ujub. Sifat ujub. Riwayat Al-Qadi dalam Musnad Asy-Syihab, Imam Muslim mengatakan ini hadis hasan. Tengok kata Nabi SAW, laulam, kalaupun kamu takunu tuznibuna khasyitu alaikum, tidak suka melakukan dosa, akan tetapi aku lebih banyak bimbang dengan satu sifat yang akan menimpa kamu daripada perkara itu, iaitu ujub. Ujub. Sebab ujub ni, dia nampak macam terselip. Sifatnya tu macam tersembunyi. Tetapi kalau timbul, lebih bahaya. Kerana ujub termasuk dalam satu sifat syirik yang kecil. Lagi besar, dosa boleh diampun dengan amalan kecil. Amalan selawat, amalan zikir, itu dosa kecil. Tapi kalau syirik dah termasuk dosa besar. Ujub. Banyak benda. Kadang-kadang kita solat tarawih pun kita boleh ujub. Kan? Habis saja al-khalifatu awwalu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an. Kan masjid kita buat 20 rakaat. Lepas tu kawan kita pun angkat buntut dia 8 rakaat dia balik. Kita pun sambung. Maksud dalam hati kita, ya Allah, baiknya aku ni. Rasanya dalam jemaah, banyak jemaah ni kira aku ni kira baik. Habis lah. Habis. Punah. Rasa, hebat juga aku. Orang lain 8, aku boleh stay sampai 20. Ni paling berat ni, tuan-tuan. Jaga benda tu. Kalau kita mampu 8 lah. Kalau mampu 20 lah. Yang penting, Subhanal Malikil Ma'bud. Kan? Kalau orang-orang dulu dia suka sambung. Lepas makan, kita cabut. Contohnya gitu. Wallahu a'lam. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Yang penting, mori jangan tinggal. Itu paling penting. 8 rakaat tak 8, mori jangan tinggal. Mori itu penting. Saya ni tuan-tuan, 7 tahun jadi Bilal. Bilal dah lah sampai habis. Ya Latifu ya Kafi ya Hafizu ya Syafi Allah ya Latif. Sampai je habis doa-doa turun bawah. Dah habis. Mori. Ibu-ibu bayang perasaan saya. Punyalah zikir. La ilaha illallah. La ilaha. Dalam malam tu nasi kandar. Astaghfirullahalazim. Pekan daya tak ada rezeki. Kita jangan ujuk. Tak boleh ujuk. Kan? Kadang kita jadi Bilal Jumaat. Dulu saya kan muazzin selama 7 tahun. Sebelum Jumaat kita akan baca selawat ataupun ayat Quran. Surah Al-Ahzab. Pegang kita punya mimbar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang pun tengok kita rasa bangga diri, habis timbul ujub. Sedapnya suara aku, orang pandang aku. Baca pun sedap. Lepas tu azan yang kedua, kita azan depan orang. Betul tak tuan-tuan? Ibu-ibu. Itu pun boleh timbul ujub. Saya sebut sebab saya muazzin. Kita pun ramai-ramai ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita rasa, sedap juga aku azan. Sebab kita dengar suara kita. Bila dengar, kita rasa ujub. Habis penuh. Terasa bangga, kagum dengan diri sendiri. Paling bahaya. Tuan-tuan, penyakit ni Nabi kata, aku paling takut timpa. Ujub. Sebabkan kelebihan yang ada pada kita. Sebab tu tuan-tuan kena checklist. Jangan rasa ujub lah. Hari ni kita jadi isteri kan. Kita yang terbaik buat untuk suami kan. Kita beri yang terbaik. Kita jaga salat. Kita baca Quran. Kita taat suami. Kita tengok orang lain.
Aku dengan dia, bandingkan aku dengan dia, aku lagi baik kot daripada dia. Aku rasa aku lebih ni lah baik, tengok aku cara layan aku suami. Dia suka membanding-bandingkan apa yang dia ada dengan orang. Lepas tu kena jaga. Kena jaga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Baik, kita sambung lagi. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Man qala halakan nas fahuwa ahlakahu. Sesiapa yang berkata, manusia telah binasa, maka sebenarnya kata-katanya itu telah membinasakannya. Ketika menjelaskan hadis ini, Imam Malik berkata, jika dia mengatakan kerana melihat keadaan ilmu agama orang ramai sudah kurang, maka aku merasakan perkara ini tidak mengapa. Tetapi dia mengatakan kerana berasa ujub dengan diri dan merendah orang lain, maka perkara itu dibenci dan dilarang. Tak boleh. Tengok orang lain tak berapa okey, binasalah kau. Seolah-olah ada jaminan bagi dia. Tak boleh, tuan-tuan. Kan? Kita ni manusia ni jangan begitu. Dan disebutkan juga man ta'azama fi nafsihi wa ikhtala min mishyatihi laqiyallahu wa huwa alaihi ghabbanu. Sesiapa yang menganggap dirinya besar, dirinya orang yang hebat dan patut dimuliakan. Nabi SAW sifatnya kalau Nabi hadir ke kenduri, Nabi tak suka disebut-sebut. Dan Nabi tak suka dimasyhurkan dalam kenduri. Tetapi kadang setengah daripada kita suka disebut-sebut. Suka dipanggil-panggil. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab tu kalau saya pergi kenduri ibu-ibu, kan, tak perlu panggil saya. Kalau nak panggil saya dengan syarat satu, iaitu bawa saya ke meja beradab pengantin. Tu boleh. Kalau panggil saya jemput makan tak boleh. Kalau jemput ke meja beradab pengantin okey. Sebab meja beradab pengantin dia banyak lauk. Ada udang, ada ikan siakap, kan? Ada ayam golek. Bau sedap. Masya-Allah, kan? Maknanya kita jangan jadi orang yang suka dimasyhurkan. Jangan suka dimuliakan. Tetapi kalau orang nak mengangkat kita, tak ada masalah lah. Sebab kita seorang guru. Kenapa seorang guru kita muliakan? Sebab Abdullah ibn Abbas berjumpa dengan seorang ketika itu pada zamannya seorang pemuda. Abdullah ibn Abbas, seorang sepupu Nabi SAW. Lepas tu, dia jumpa satu orang sahabat namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ni antara sahabat Nabi yang masyhur lah. Pandai qadha, pakai fiqh, qiraat, bab-bab berkaitan dengan agama. Seorang yang hebat lah. Maka Abdullah ibn Abbas pun datang. Pergi memegang tunggangan daripada Zaid bin Sabit. Dia kata, wahai Abdullah ibn Abbas, tak perlu kau buat benda ni. Kenapa tak perlu pula? Sebab aku diajarkan beradab dengan para alim ulama. Lepas tu, Zaid bin Sabit mengangkat tangan Abdullah bin Abbas, kata dia cium tangan. Maka ditanya Zaid bin Sabit, kenapa kau mencium tangan aku? Ditanyakan oleh Abdullah bin Abbas, maka dia kata apa? Sesungguhnya aku diajarkan. Abdullah bin Abbas tanya pada Zaid, kata sesungguhnya aku diajarkan untuk memuliakan Ahlul Bait, iaitu keturunan baginda Nabi SAW. Satu benda saya suka ketika mana Ibnu Abbas, Abdullah seorang pemuda ni, sepupu Nabi ni, dia pergi dekat satu rumah untuk mencari hadis. Satu hadis. Ada seorang sahabat ni satu hari, dia pergi rumah, dia ambil selendang, dia bentang kat depan rumah. Itu sahabat kata, wahai Abdullah bin Abbas, kenapa kau buat begini? Tak perlu kau buat begini. Sampai kau cari aku ke rumah, sampai kau duduk depan rumah aku semata-mata sebab hadis yang Nabi cakap saja. Dia kata apa? Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Dia kata apa? Tengok tuan-tuan, orang yang hilang daripada sifatnya ujub. Dia kata apa? Sedangkan dia tu faqih, duduk selalu dengan Nabi. Dia kata apa? Ilmu tu untuk didatangi, bukan ilmu tu mesti mendatangi. Maknanya kita kena cari ilmu, jangan ilmu datang cari kita. Tuan-tuan, orang yang hebat, tawaduk dan ujub. Tidak ujub, membuang segala sifat ujub. Sedangkan dia banyak kelebihan. Sebab Nabi SAW mendoakan Abdullah ibn Abbas ni supaya menjadi ahli hikmah, yang banyak diberikan hikmah. Dia tak Abdullah ibn Abbas. Sebab tu dia meriwayatkan hadis 1660 hadis. Budak kecil, tapi tiada perasaan ujub.
Kita ni hak sikit je. Ujub tu banyak. Tu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Sebab tu katanya, dan sombong ketika berjalan, dia akan menemui Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Wallahu a'lam. Baik, kita sambung ni. Disebutkan daripada Sayyidina Anas berkata, sesungguhnya Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la alaikum an la ta'jabu bi'amalin ahadin hatta tanzuru bima yakhtamulah. Fa'inal amila ya'mal zamana min umrihi aw burhatan min dahrihi bi'amalin salih. Law mata alaihi dakhala al-jannah summa yatahawwalu fayamalu amalan sayyi'an wa innal 'abda la ya'malu burhatan min dahrihi bi'amalin sayyi'in law mata alaihi dakhala an-nar summa yatahawwalu fayamalu amalan salihan wa idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu qabla mautihi qalu ya Rasulullah wa kaifa yasta'miluhu qala yuwaffiquhu li'amalin salih summa yaqbiduhu alaihi. Janganlah kamu kagum dengan amalan salah seorang daripada kamu sehingga kamu dapat melihat dengan apa yang diakhirkan hayatnya. Tuan-tuan, kadang kita terlalu kagum dengan seseorang dengan amalnya, sedangkan Nabi pesan pada kita sehingga kamu dapat melihat apa yang dengan apa dia diakhirkan hayatnya. Itu lebih mustahak daripada apa yang kamu tengok sekarang. Sebab tu kalau kita tengok orang baik, hari ini mungkin dia baik, besok wallahu alam. Sebab Nabi sebut ujian di akhir zaman iman, pagi dia beriman, petang boleh jadi kafir. Petang dia boleh kafir, petang dia beriman, pagi dia boleh kafir. Sebab itu kata Nabi, janganlah kamu kagum dengan amalan salah seorang daripada kamu sehingga kamu dapat melihat apa yang diakhirkan hayatnya. Apa yang dia buat terakhir, itu yang patut kamu kagum. Sesungguhnya patut kita jangan pula mencaci orang yang orang tidak melakukan kebaikan. Sebab di akhir hayat ni kita tak tahu. Kadang-kadang hidup ni boleh berputar-putar. Ada yang hari ni baik, besok tak baik. Hari ni baik, besok tak baik. Sebab tu jangan belagak kalau kamu dapat buat baik. Sesungguhnya ada seorang yang beramal dalam beberapa lama daripada umurnya, atau tempoh masa lama dari masanya dengan amal yang soleh baik, yang sekiranya dia meninggal dunia pada ketika itu dia akan masuk syurga. Kemudian dia berubah di akhir hayatnya lalu beramal dengan amal yang buruk, lalu dia termasuk ahli neraka. Tengok Nabi kata, ada yang dahulunya dalam tempoh kehidupannya itu beramal soleh, dia baik, dia membawa kepada satu perkara yang baik, tapi di akhir kehidupannya dia menjadi ahli neraka dan masuklah ia ke dalam ahli neraka. Sesungguhnya ada seorang beramal dalam tempoh masa lama daripada masanya dengan amal yang buruk, yang sekiranya dia meninggal dunia pada ketika itu dia akan masuk neraka. Kalau waktu itulah dia mati. Ada orang tuan-tuan, perbuatan dia masih hidup tu memang kalau dia mati dalam keadaan itu dia masuk neraka. Kemudian dia berubah di akhir hayatnya lalu beramal dengan amal yang baik, lalu dia termasuk ahli neraka. Lalu dia termasuk ahli neraka jika Allah menginginkan kebaikan, kata seorang hamba, dia akan menjadikan beramal baik sebelum kematiannya. Dia, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah Allah menjadikan beramal baik? Baginda menjawab, Allah akan mengurniakan taufik untuk beramal yang baik ketika akhir hayatnya. Mana tuan-tuan, kalau hari ni, minta maaf tuan-tuan dirahmati Allah, kalau hari ni, minta maaf, kalau kita rasa, Ustaz, kenapa ada orang tua bila dah tua dia baru mari masjid? Itu namanya taufik. Ustaz, dulu Ustaz, ada seorang jemaah masjid ni waktu muda dia, ya Allah Ustaz, tak tahu nak habaq, kata orang Kedah. Tak tahu nak sebut macam mana. Tapi bila sahaja dia dah tua, dia duduk masjid, dia solat, dia tak tinggal solat jemaah, dia duduk majlis ilmu. Itu namanya taufik. Kalau Allah berkehendak seseorang itu mati dalam keadaan baik. Sebab itu kita kena selalu memohon taufik dan juga hidayah. Supaya akhir hidup kita itu kekal dengan kebaikan. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik wa ala ta'ati. Ya Allah, ya Tuhanku, agar hati kita ni tetap. Yang paling kita takut hari ni kita adalah orang yang baik. Kita orang yang baik.
Tapi di akhir hayat kita, kita tak tahu keadaan kita macam mana. Hari ni orang kata, weh baiklah dia. Orang puji kebaikan kita. Tapi akhir hayat kita, kita tak tahu apa kita buat. Perbuatan apa yang kita buat. Kita tak tahu. Wallahu a'lam. Faham Ibu-ibu rahmati Allah, ni pesanan kepada diri saya sendirilah. Hari ni kita nampak baik bukan sebab kita baik, tapi Allah tutup aib kita. Tapi kalau Allah Ta'ala buka aib kita, kita ni tak baik, kita ni jahat. Kita ni banyak kurang. Orang nampak diri kita baik sebab kita kat luar baik. Tapi kalau orang tahu kenal diri kita sebenarnya, mungkin kita ni tak baik. Sebab tu jangan terlalu cepat melatah dengan amal kita sekarang, seolah-olah menjamin syurga. Sebab pengakhiran hayat kita tak tahu. Allah tidak melihat pada permulaan, tetapi Allah melihat kepada pengakhiran. Wallahu a'lam. Okay, baik. Kita sambung lagi. Sayyidina Ibnu Mas'ud berkata, Al-halaqu fisnaini, al-kunuti wal-ujubi. Kebinasaan itu pada dua sifat. Yang pertama, putus asa daripada rahmat Allah. Dan yang kedua, ujub. Sayyidina Ibnu Mas'ud menyebutkan dua sifat ini bersama-sama kerana orang yang berputus asa tidak mahu kepada kebajikan kerana tidak mengharapkannya. Dan orang yang ujub tidak mahu kepada kebajikan kerana dia merasa dia telah ada kebajikan itu. Sombongnya terhadap dua perkara tadi. Ketika ditanyakan Sayyidatina Aisyah, ditanyakan bilakah seseorang itu dikatakan telah mengerjakan kejahatan. Beliau menjawab, ketika dia menyangka dia telah melakukan kebaikan. Ni saya ulang, so ayat ni bagus. Tuan-tuan, ketika Sayyidina Aisyah ditanya, bilakah seseorang itu dikatakan telah mengerjakan kejahatan? Beliau menjawab, ketika dia menyangka dia telah melakukan kebaikan. Cerita. Kena ingat benda tu. Kalau kita menyangka kita dah buat kebaikan, itulah yang disebutkan kejahatan. Kerana apa? Merasakan diri itu baik dengan benda yang dibuat tadi. Sebaik-baik kebaikan itu jangan diingat tetapi dilupa. Kalau diingat, dia akan timbul ujub. Dan timbul rasa baik, timbul rasa hebat sebab ingat kebaikan. Wallahu a'lam. Jelas? Dan rahmati Allah SWT. Dan berkata Sayyidina Aisyah, labistu maratan dir'a li jadidan faja'altu anzuru ilaihi wa ujibtu bihi faqala. Abu Bakir. Mana ni? Bikun faqala Abu Bakir ma tanzurin innallaha laysa binazirin ilaiki. Qultu wa mimma dhaka? Qala ama alimti anna al-'abda idza dakhalahu al-'ujubu bi zinati ad-dunya maqatahu rabbuhu hatta yufariqa tilka zinata. Qalat fanaza'tuhu fatasaddaqtu bihi faqala Abu Bakr asa dhalika ay yukaffira anki. Aku pernah memakai baju besi kepunyaanku yang baru yang menyebabkan diriku suka melihatnya sehingga aku takjub dengannya. Lalu Abu Bakar bapanya bertanya, apakah yang kamu lihat? Sesungguhnya Allah tidak melihat kamu dengan pandangan rahmat. Aku bertanya, kenapa begitu? Dia menjawab, tidakkah kamu tahu bahawa jika seorang hamba dimasuki perasaan ujub dengan perhiasan dunia, maka Allah murka kepadanya sehinggalah dia meninggalkan perhiasan tersebut. Nampak tuan-tuan? Ya, Aisyah berkata, aku lalu melepaskan baju besi tersebut dan aku sedekahkannya. Lalu Abu Bakar berkata, semoga dengan perbuatan tersebut boleh menghapuskan dosa daripadamu tadi. Perhiasan dunia menyebabkan kita rasa ujub. Tak boleh. Kalau kita pakai gelang emas, kan? Show off kita. Kan? Itu jadi sifat ujub. Perhiasan dunia. Tuan-tuan kena jaga. Kadang-kadang kita ada juga gitu kan. Yang ada juga kadang orang pergi terawih ni show off dia punya telekung. Ada juga. Tengok telekung aku daripada Bandung. Kan biasa-biasa daripada Bandung. Dia pun tunjuk kan. Tunjuk. Alah, telekung ni macam murah je. Tengok telekung aku. Manik banyak dekat kepala. Cantik manik. Kan, bila sujud tak bangun. Sebab berat. Masya Allah. Sebab berat. Masya Allah.
Kan? Sebab berat tu. Tuan-tuan rahmati Allah. Dia tunjuk tudung dia. Macam. Kadang kan kita ni ujub ni, sampai grup tadarus pun kita bawa. Minta maaf ya, grup kami tak boleh. Grup tadarus kami, grup yang cepat-cepat je. Merangkak-rangkak tak boleh. Dia yang kami ni, grup yang cepat baca. Kami kalau boleh, nak cepat baca yang lancar. Kat sini semua lancar-lancar. Boleh jadi ujub. Tuan-tuan, boleh jadi ujub. Belagak dengan kelebihan. Ni baca okey tak? Kalau baca kul ya ai minta maaf. Ni kat sini grup kan ada orang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Contoh dia. Zalikal ni apa apa ni? Kau ni aduh susahlah baca ni. Orang semua nak cepat ni. Apa ni Pak? Zalikal kitabu. Tak faham ni, kami grup yang baca lancar. Boleh timbul ujub, bangga dengan diri sendiri. Ni okey ke grup ni? Ni grup ni alhamdulillah kami dah cukup dah. Jangan ambil dia. Asal? Kau tahu tak kalau kau ambil dia, patut kita habis tarawih pukul 10.30. Takut tadarus pukul 1 baru habis sebab dia saja. Dia jatuh satu ain dia setengah jam. Tak boleh. Kan. Kadang sifat kita ada. Kan? Kadang kita ni dalam beramal kira. Geng, hari ni mana? Aku ada satu surau. Surau ni imam baca laju. Dah pula memilih surau. Ini pun masalah juga. Masalah juga. Surau ni dia baca laju. Jom kita pergi. Tapi dia tak tahu imam yang baca laju tu pergi Mesir. Tinggallah imam lama. Masya Allah. Saf. Allahu Akbar. Kau biar betul imam ni laju. Bunyi je lain je. Kadang kita memilih. Sifat-sifat memilih tu ada dalam beramal. Kadang kita beramal tu niat ke lain. Tu bahaya tu. Tadarus sebab nak cepat habis. Yang tak lancar jangan. Ini grup cepat habis. Kadang-kadang itulah. Itu bukan tadarus tak, itu tadras. Tadras Masya Allah. Kan kadang-kadang macam tu. Kan tak boleh lah. Kan kita manusia ni semua sama. Jangan berasa hebat dengan apa yang kita ada. Dan berkata Sayyidina Aisyah berkata, wa innal ujba law kana rajulan sha'im. Sesungguhnya ujub itu jika dirupakan dalam bentuk manusia, ia adalah seorang manusia yang buruk. Kalau ujub tu boleh ubah jadi manusia yang teruk. Masya Allah. Tabarakallah. Dan seorang imam ahli hadis dan seorang yang zuhud, Imam Ali bin Al-Madini berkata, tidak pernah aku melihat orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Taala daripada dia salat 500 rakaat sehari. Dia juga berkata dia menggali kuburnya dan mengkhatamkan Al-Quran di dalamnya. Wiridnya lah membaca 1/3 Quran setiap hari. Meninggal pada tahun 180 Hijrah ketika berusia 70 tahun. Wallahu alam. Kita berhenti takat tu. Kita sambung seorang lelaki melihat perbuatan Bishru ibnu Mansyir. Allah Ta'ala. Kita sambung 294 lepas raya. Lepas raya. InsyaAllah. 4 bulan puasa kita tak ada kuliah ya. Semua dicutikan. Kita ada tadarus Quran. Yang mana baca lancar silakan. Yang tak berapa lancar tak baca pun tak apa, ikut-ikut dengar pun apa-apa. InsyaAllah. Ada soalan? Berbaki 10 minit. 9 minit. Silakan. Silakan jemaah nak bertanya Ustaz. Silakan. Tanya Jangan apa saja. Bersila Apa boleh. saja, Apa saja. Apa saja. Salam. Siapa? Assalamualaikum Ustaz. Saya Ustaz, saya Narima. Ya, boleh Narima. Dalam tadarus kita ada 6 orang dalam satu grup.
seorang tu dia tak boleh baca tapi dia nak membaca juga. Terpaksa yang 5 lagi ni tunggu terlalu lama. Ya Allah, Aku kesian. Okey, terangkat-rangkak. okey, baik begini buat hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Baik. Dalam bertadarus, tadarus ini bukan belajar ya ibu-ibu, tadarus ini berkongsi bacaan. Sebab itu kalau ada yang teringin baca, buat syarat. Macam saya kalau di masjid ada yang ingin baca tapi dia baca tu tak tahu baca, dia merangkak-rangkak. Bagi dia baca, raikan juga tapi baca dia satu ayat ataupun satu baris. Kita bagi dia, raikan dia. Sebab dia tak boleh baca terlalu banyak, maka raikan dia dengan baca satu baris. Boleh? Janganlah Bagi dia baca satu baris, 2 baris macam tu. Cukuplah. Kesianlah dia. Dia pun ada perasaan. Lagi kan balik-balik Kang, dia buka lagu Dawai. Oh, Dawai yang telah lama ku petik cinta. Contoh ya, tiba dia buka lagu Dawai. Sebab apa? Bukan apa, sebab tak bagi tadarus. Sedih dia. Usian. Lagu Dawai. Tak boleh juga kan. Kena ra'i dia. Bacalah sebaris 2. Cuma nak cakap macam ni boleh nak masuk, tapi tadarus ni bukan belajar Quran ya. Dia berkongsi bacaan. Jibril alaihissalam bertemu dengan Rasulullah berkongsi bacaan. So, mana yang kita dah lancar baca, tapi tak berapa okey, nanti kita betulkan. Sikit-sikit. Boleh? Wallahu'alam. Faham ya benda Nabi? Kita jangan menjadikan orang. Kita kalau boleh jangan menjadikan sesuatu. Ya, Waalaikumsalam. Ustaz. Nak tanya Ustaz, kalau kita masuk tadarus ni, kita masuk tak penuh 30 hari, macam mana? Boleh ke? Tadarus ni bukan wajib 30 hari, Mak. Cuma disunatkan beramal dengan Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Cukuplah, tak payah banyak-banyak lah. Nanti bayar mahal pula, teranum lebih kan. Okey, baik. Quran turun pada bulan Ramadan. Sebab tu bulan Ramadan, bulan Quran. Bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan Syahrul Quran. Maka banyakkan baca Quran. Bukan wajib khatam. Wajib khatam tak, baca Quran. Baca. Sebab bulan Ramadan tarbiyah. Kita nak baca Quran. Mudah-mudahan di akhir setelah kita lepas pada Ramadan tetap baca Quran. Itu saja. Tak datang 30 hari pun tak apa. Tak ada kewajipan, cuma tak dapat pulut kuning je lah. Pulut kuning, kain pelikat, bunga telur tak dapat lah sebab tak datang 30 hari. Sagu hati tak dapat lah. RM70 tak dapat. Kan? Duit raya tak dapat daripada masjid sebab tak datang penuh. Mana boleh? Kan? Kalau tak datang penuh tak apa. Baca sisi kat rumah pun tak apa. Bayangkan orang. Itulah maksudnya. Kita nak ukhuwah kita pun tak juga Ustaz ya. Bayangkan orang masuk tadarus ni nak seronok-seronok. Malam 27 kan ada khatam Quran. Kan ada bunga telur, ada pulut kuning, ada duit raya, pakai sedondon. Tu seronok-seronok je. Tak khatam pun tak apa. Yang penting menghidupkan bulan Ramadan dengan Quran. Tu penting. Baca lagi-lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Baca. Sambil-sambil baca, ya Allah seronoknya hari ni aku dapat baca. Ya Allah hari ni tuan-tuan ramai orang tak dapat baca. Sebab tu syukur kalau hari ni kita dapat baca Quran. Kalau hari ni kita dapat datang majlis ilmu pun dah syukur dah. Sebab ramai di antara orang tak dapat datang majlis ilmu. Itu syukur lah ni. Kena banyak syukur. Itu akhir zaman ni kena banyak syukur. Kalau kita berada dalam kebaikan, taklah kita berasa syukur. Wallahu'alam. Silakan. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Ramadan. Terima kasih Ustaz. Baik. Sedap. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bila kita baca berlagu, hati kita jadi senang. Itu saja. Tak ada lagu pun tak apa. Bila ada lagu tu dia macam dia cakap power sikit. Dia cakap seronoknya baca. Wallahu'alam. Ya Bonda Siti?
Nak tanya apa tu? Apa Syekh? Ni Siti Nurhaliza ke? Bukan ke? Dan kisahku Tak dengar suara Puan Siti. yang Dia buka mic tapi tak dengar suara Ustaz. saya tutup mic dah. Ha. Puan Siti nak tanya Line apa? tu line. Oh. Lain Siti Syamir ke Ustaz. Dia tak Keluar ni tak masuk dengar balik. suara. Kalau keluar masuk balik ni Ustaz pun nak keluar dah. Tak, ni Siti mana ni? Siti Nordiana ke? Siti Syamir. Oh, Siti Syami ke Siti Nordiana? Line tak elok kot. Lain tak elok tu kot. Kena gigit ni kot, musang saya tengok kat atas rumah. Belakang dia pokok. Maaf Ada Ustaz, line monkey. tak elok Ustaz. Maaf. Line tak elok. Dah okey dah. Siti, silakan Bunda Siti. Tadi ada suara. Dia kejap ada, kejap tak ada Ustaz. WhatsApp lah, WhatsApp. Ya, WhatsApp. Tu dia Ataupun dekat chat. tulis kat info message. Tak apalah, kalau nak mengaji nanti kita mengajilah. Sama-sama tak nak taranum pun tak apa. Tapi seronok bila kita dengar taranum ni, kita jadi seronok. Bukan taranum, saya pun tak pandai taranum. Saja-saja buat lagu, tak apa lagu aku bantai Ramah Malaysia ke, pop rock ke, baladah tak tahu. Tapi seronok kan bila kita mengaji tu. Sebab tu kalau imam kan, kalau imam tarawih tu dia bawa biasa, kita tak seronok. Tapi kalau imam tarawih tu dia bawa berlagu, seronok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. Allahu Akbar. Dia jadi seronok tu saja. Rasa seronok. Sebab tu kalau mengaji berlagu, kita akan jadi seronok. Kita akan jadi rasa suka. Kita rasa nak. Jadi nak tidur Ustaz. Tak jadi nak tidur kalau dengar suara Ustaz. Biasa. Suara saya bukan mak saja. Segala-gala wanita-wanita di luar sekitar Malaysia. Wallah. Jangan tersilap ya, kita masih berada di kuliah Qalbun Salim, bukan tadarus ya. Dah nak habis dah pun. Sambil-sambil. Puan Azizah tu nak bertanya angkat tangan. Daripada tadi. Ya. Betul. Saya nak bertanya, pada masa kita buat tarawih, kenapa kita tidak digalakkan memegang Quran ataupun melihat Quran di hadapan? Siapa kata tak digalakkan? Adalah orang kata, sebab saya biasa saya buat, saya letak Quran besar di hadapan. Jadi kat Mekah tu siap orang pegang tu macam mana? Ya, di Mekah memang pegang. Tetapi saya ada tanya dalam grup saya. Ustaz tu mengatakan kalau boleh jangan letak di hadapan sebab dia mengganggu konsentrasi kita.
Sebagian ulama mengatakan makruh sebab kita tak fokus memandang tempat sujud. Ambil anak dulu lah. Baik Sekejap menghadap lagi buat. untuk meletakkan Al-Quran. Boleh je letak Quran, no problem. Ikut pandangan mazhab banyak. Tetapi kalau mazhab Imam Hanafi tak boleh letak Quran solat wajib, melainkan solat sunat. Solat wajib tak boleh. Kebanyakan kata ulama kalau boleh jangan. Tetapi ada pendapat mazhab mengatakan boleh. Sebab boleh? biasanya Boleh. kita nak menghafaz sesuatu ayat tu yang kita tengok. Kadang-kadang kita terlupa. Sebaik-baik sunnah Nabi, bacalah surah yang pendek yang kita tahu, selesai. Sebab ada Tok Imam mengatakan kalau nak cepat dapat, baca yang kita hafaz tu masa dalam sembahyang. Ya, saya sebutlah tadi. Sunnah Nabi baca apa yang pendek dan yang mudah faham. Yang kita hafal dan orang lain pun boleh tahu apa yang baca tadi. Macam saya baca surah Wadduha. Contohnya begitu. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih. Silakan Kakanda Amnira. Kan tadi dia nak tanya kah? Tak adalah Ustaz, tak ada soalan. Saya cuma cakap takut ada jemaah yang confused. Kita dalam kuliah Kebun Salim, bukan kuliah tadarus. Dengar Ustaz baca Taranum tadi, Masya Allah, Masya Allah. Sebab Dah, dia dah ada orang nak masuk tadarus. Mira tengok dekat chat Mira, ada nak masuk tadarus. Bonda dah jawab kita. Tu Puan Ros. Puan Ros. Ada dalam grup Gemar Iman tu, nanti bagi nombor telefon. sebab Ya saya. tanya bab tadarus. Tu saya jawab pasal tadarus, ngaji Quran sikit, bagi sedap sikit dada tu. Bagi lengang sikit perasaan. Kan baru balik pada Jakarta ni jauh. Oh, Silalah, rasa tak ada soalan tak apalah, kita berhentilah. Okey. Kita jumpa Kita pada tadarus lah. Kalau tak ada tadarus dengan saya, boleh tadarus dengan satizah yang lain, insyaAllah. kan. InsyaAllah. Ustaz, minta maaf ya. Nak tanya kalau lu lari daripada tajuk ni lah. Tanya lagi. Tentang solat tasbih, boleh tak? Nak tanya. Sila. Kalau solat tasbih ni, kalau misalnya kata tasbih tu tak cukup, maknanya tak jadi solat tasbih, betul? Jadi, cuma fadilatnya tak dapat. Oh, kalau katalah dalam tu kita terlupa sama ada masa rukuk tadi baca tak tasbih tersebut. Kemudian kita ganti masa rukuk yang kedua tu, maknanya kita bagi, ya kalau 10 tu kita buat 20 lah. Boleh ke Ustaz? Kita dalam bab tasbih ni, Mak, was-was itu datang daripada syaitan. Sebab tu dalam solat, jangan buangkan sifat was-was tu. Yakin je apa yang kita buat. Kalau betul-betul kita terlupa untuk buat tu, mari kita tambah. Kalau Mak bercakap, bila saya nak bercakap? Mak dengar. Okay. Kalau Mak bercakap, saya bercakap tu nak cakap. Kalau kita rasa, kita tambah je. Tapi kalau kita rasa, kita jangan terlalu, kadang-kadang kita ada sifat was-was yang teramat. Sampai kita lupa benda tu tak payah ulang pun. Dan cukup pun, cuma was-was. Sebab tu kena yakin. Dalam bab ibadah ni kena bab yakin. Sebab tu dalam solat ni, fokus tu penting. Kalau rasa kurang, terus tambah. Biar berlebih, jangan kurang. Macam makan nasi lah. Makan nasi kurang, jangan berlebih. Tapi bab amal, bab zikir, biar berlebih, jangan kurang. Walaupun dalam solat. Macam subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau boleh lebih 4 kali pun tak apa. Kurang jangan. Tak sebut pun tak dosa. Wallahualam. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, pada hari ni kita tutup laporan nak pasal malam. Okey, silakan Ustaz. Alhamdulillah. Kuliah asar kita berjalan lancar dengan kita Khalbun Salim, penawar bagi hati, tentang sifat ujub yang haram dengan dalil ayat Al-Quran surah Luqman ayat 31, dan sungguhnya Allah tak suka orang-orang yang sombong dan bangga diri. Masya Allah, moga kita bukan dari kalangan orang-orang yang ujub. Moga segala ilmu yang Ustaz sampaikan pada petang ini menjadi ilmu yang bermanfaat pada semua jemaah, dan insya-Allah kita jumpa lagi pada lepas raya ya Ustaz. InsyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih semua jemaah. Saya mewakili Gemar Iman. Mohon maaf hendak ada sekurang kekurangan dalam majlis kita kali ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Mohon izin Ustaz untuk boleh buat sedikit bahan kuliah pada malam ni Ustaz.
Pada pukul 8 malam kita akan bersama Al-Fadhil Meji Haji Mat Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan bacaan Bukan surah Yasin. Ya, Ustaz Khairul Fahmi. oh tukar ke? Oh okey okey. Kak Khairul Fahmi dengan bacaan surah Yasin, tahlil dan doa dan tazkirah. Pada pukul 9.15 malam kuliah Isyak bersama Ustaz Haji Umar Ashraf Su'arin dengan kitab dosa-dosa besar yang tidak ditakuti. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup tasbih kafarah surah Al-As dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallah wa bihamdihi subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bihaq wa tawassaw bisawab. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa